kita akan belajar lah siapa yang akan kutip cukai ni. Siapa yang dipertanggungjawabkan untuk kutip cukai. So, dekat sini ada 5 cukai. Ada 5 jenis cukai. So, yang pertama ialah cukai pendapatan. So, siapa yang kutip cukai pendapatan ni? Cukai pendapatan ni dikutip oleh yang kita biasa dengar lah. Lembaga Hasil Dalam Negeri. So, biasa kita dengar ni. Kita biasa dengar LHDN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Lembaga lagi tau. Nama je nak dengar je perkataan lembaga terus takut. So, LHDN. So, kalau bahasa Inggeris dia siapa? Inland Revenue Board. Tapi kalau bahasa Melayu dia, cukai pendapatan dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Itu cukai pendapatan. So, cukai pendapatan sekarang semua dah online kan? So, kalau siapa yang kena declare cukai dia tu, dia akan buat e-filing. Biasalah kalau parents korang pun mesti dengar lah e-filing. Itu benda-benda yang diorang kena isi lah untuk cukai. Hai Kuan. Hai Akif. Hai Lee, Lee. Okay, dah ramai dah kan? Okay, so jom kita tanya pula. Okay, ni apakah cukai yang dia akan ambil? Siapa yang Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, dia akan kutip cukai apa? Cuba korang tulis dekat ruangan komen. JPJ kutip cukai apa? Siapa nak try jawab? Akif kena try. Ikhwan kena try. Lee, Lee ke mau try? Apa yang JPJ ni kutip? Adakah cukai makan? Adakah cukai harta? Ada ke cukai harta? Apa yang dia akan kutip? Dia dah bagi clue dah tu. Hai Konstantin. Welcome. So, apa yang dia akan kutip? JPJ akan kutip cukai apa? Siapa nak bagi jawapan? Tulis je dekat ruangan komen. Ikhwan dah tulis dah, cukai jalan. Yes, easy peasy. Sebab dekat sini dia dah bagi dah clue. Sini, nama pun jalan. Kan? So, kita tahulah. Jawapan dia ialah cukai jalan. Bravo. Good job. Okay, next. Cukai pintu. Siapa kutip cukai pintu? Siapa nak try? Siapa yang akan kutip cukai pintu? Siapa akan kutip cukai pintu? Orang pemegang pintu. Pembuat pintu. Siapa dia? Siapakah yang dekat Malaysia ni dia dipertanggungjawabkan? Asyik Ikhwan je jawab ni. Majlis daerah. Ya ke? Betul ke majlis daerah? Banyak kali kita belajar benda ni kan. Dekat kelas online pun kita belajar. Kelas fizikal pun kita belajar. Okey, betul. Majlis daerah. Tapi ada lagi satu. Kalau dia duduk dekat bahagian daerah, macam kawasan itu dekat daerah, majlis daerah lah kutip. Tapi kalau dia duduk dekat bandar, majlis perbandaran yang akan kutip. Okay? So, either one. Cukai kerajaan. Cukai kerajaan. Cukai dikutip oleh kerajaan. Ni semua badan-badan kerajaan. Okay? So, yang LHDN, JPJ, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah. Semua ni ialah dia bawah kerajaan kita, kerajaan Malaysia. So, mereka ni dia bertanggungjawabkan untuk kutip cukai-cukai yang ada dekat Malaysia ni. Okay, so next. Cukai tanah. Siapa kutip cukai tanah? Biasa siapa yang ada banyak harta ni,
Especially dekat kawasan kampung ada tanah pusaka. So kita kena bayar cukai tau. So kalau macam kita ada parents yang akan bagi kita harta, cukai-cukai kita tetap juga kena bayar cukai selepas kita dah tukar nama lah. Setiap tanah yang kita dapat kita mesti kena bayar cukai. Tapi kita kena bayar dekat siapa? Muhammad Azhar Nizam cakap, pejabat tanah dan galian. Pandai, betul? Pejabat tanah dan galian negeri. So dia ikut negeri lah. Contoh macam dekat rumah kakak pun tak sampai 5 km daripada rumah kakak, dia memang ada pejabat tanah lah. So dia akan kutip kawasan-kawasan situ saja yang ikut negeri tu ataupun dekat kawasan tu. Okay, good job. Cukai tanah. Okay, last one. Okay, apakah kerja Jabatan Kastam di Raja Malaysia ni? Dikutip cukai apa? Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Selalu kita jumpa geng-geng ni dekat mana? Dekat airport. Kita selalu jumpa orang-orang ni dekat airport. Orang yang kerja kastam ni. Jabatan Kastam di Raja Malaysia, kita akan nampak dekat airport. Lagi kita akan nampak dia orang kat mana? Kat sempadan. Contoh sempadan Thailand. Ramai orang yang suka bawa barang kan. Yang beli barang murah-murah. Oh yeah. Ni refresh SPM ke? Ini refresh SPM Form 5 ni. KSSM, syllabus baru. Cukai import dan ekspor. Bukan, kita tak ada nama cukai import dan ekspor. Tapi yes, betul. Jabatan Kastam di Raja Malaysia ni, dia memang jaga bahagian import dengan ekspor barang. Especially macam kalau korang perasan dekat airport kita biasa ada nampak. Dia akan suruh kita check bag. Dia akan scan bag kita tu. Maybe kita ada bawa tumbuhan-tumbuhan yang eksotik ke, kita terbawa badak subu punya apa tu? Taring. Apa nama dia punya tu? So dia akan check lah. Ataupun kita ada beli beras daripada Thailand, kita bawa berkilo-kilo nak jual mahal dekat Malaysia. Maybe ramai orang Malaysia suka makan kita punya beras dekat Thailand sebab lembut, banyak kanji contoh dia, beras bukit. So kita nak jual mahal 2 kali ganda kat Malaysia. Tu tak boleh lah. Sebab tu dia ada sekatan-sekatan dekat Jabatan Kastam ni. Okay, so dah ada jawapan dah kan? Tadi nampak macam Ikhwan dia bagi jawapan. Jom kita check. Cukai jualan dan perkhidmatan. Bagus betul kau eja perkhidmatan. Okey, Ikhwan. Betul. Badak sumbu ada taring. Okey. Badak sumbu ada apa? Yang dekat tanduk Okey, tanduk kot. Bukan taring tanduk. Okey, sorry. Okey, cukai. Ikhwan betul. Tapi salah eja. Cukai jualan dan perkhidmatan. Bravo. Betul. So itulah kerja Jabatan Kastam ni. Lagi penting dia dekat mana? Dia selalu duduk dekat Labuan sebab kat situ ada bebas cukai. Labuan sama Langkawi. Kat situ. Sebabnya kat situ banyak negeri yang kawasan yang bebas cukai. Okay. So, itu basic. Ini asas 5 cukai yang kita kena tahu dekat Malaysia dan siapa yang kutip. Kadang-kadang maybe juga akan ada keluar soalan objektif yang dia bukan tanya siapa yang bertanggungjawab. Dia akan tanya juga apakah denda yang kita akan dapat sekiranya kita tidak bayar benda-benda ni. So, benda-benda tu korang boleh dapat daripada buku teks. Apakah denda yang kita kena bayar. Okay? Contoh kita tak bayar cukai jalan. Berapa denda yang kita akan di-charge? So itu antara soalan-soalan yang maybe boleh keluar dalam soalan objektif. Dia takkan keluar dalam soalan subjektif lah. Sebab soalan subjektif ni biasanya dia akan kiraan. Okay, ataupun dia akan keluar dekat section B soalan ni yang matching tu. Dan dia akan mix and match. Korang kena tahulah nama cukai dengan siapa yang kutip. Okay guys, so ini settle bab basic Ini paling simple korang kena tahu. Bab 4 pasal cukai. Jenis-jenis cukai. Siapa yang kutip cukai. So sekarang jom kita pergi dekat hardest part sikit. Ini kita akan kira cukai pendapatan. Okay, siapa yang belum lagi belajar bab ni, korang mungkin belum lagi sampai dekat part ni lah. Sebab tapi kalau siapa yang kelas online dengan kakak macam Ikhwan, macam Konstantin, kita dah belajar benda ni. Kita belajar PCB.
Okay, so yang ini kita nak kira pendapatan bercukai dia dengan PCB dia. Okay, so jom kita start. Siapa yang... Boleh tak korang komen dulu? Farah! Oh my goodness, Farah. Lama gila tak jumpa. Farah, kau sihat? Menanya kabar pula. Okay guys, siapa yang ada dekat sini? Cuba bagi tahu kakak, siapa yang dah belajar dah PCB? Siapa yang belum lagi belajar PCB? Cuba kakak tahulah macam, okay, ni maksudnya ada orang yang tak tahu pasal PCB, ini ada orang yang tahu pasal PCB. Cuba korang tulis dulu dekat ruangan komen, korang dah belajar ke belum pasal PCB? Kalau macam, apa benda kak PCB tu? Okay, tu maksudnya korang memang belum belajar lagi benda tu. Tak belum masuk lagi bab 4 ni. Cuba tulis dulu dekat ruangan komen. Yang kakak tahu yang kelas online kakak ni dah belajar dah. Yang lain, cuba tulis dekat ruangan komen. Korang dah belajar ke belum bab PCB ni? So, yang ini matematik tingkatan 5, bab 4 cukai pendapatan. PCB tu ada dekat sini. Nanti kita baca sama-sama. Pendapatan bercukai Amira pada suatu tahun tertentu ialah 48,000. Banjaran pendapatan bercukai Amira adalah ditunjukkan seperti berikut. Ini yang dipanggilkan sebagai banjaran. Ini banjaran. Okey, Amira telah membuat potongan cukai bulanan PCB sebanyak RM150 sebulan pada tahun itu. Perlukah Amira membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okay. So, first thing first, korang kena tahu dulu apa yang korang kena tahu pasal cukai pendapatan. Okay. Cukai pendapatan ni, setiap orang yang bergaji lah, dia akan kena bayar cukai kepada LHDN. So, setiap tahun kita akan kena hantar e-filing tu lah untuk kita kira kita punya cukai tu berapa. Berapakah pendapatan bercukai yang kita kena bayar. Ada certain orang cukai dia tak payah bayar cukai sebab gaji dia rendah. Ada certain orang gaji dia tinggi, pendapatan dia tinggi, so dia kena bayar cukai kepada kerajaan. Tetapi konsep PCB ni maksudnya every month kita memang dah siap-siap potong daripada slip gaji. Biasanya orang yang bergaji tinggi lah ni. So, PCB tu dia akan, every month dia akan potong daripada slip gaji. So, sekarang kita nak check lah sebenarnya yang potong every month tu cukup ke tak cukup. Adakah PCB kita tu terlebih bayar ataupun terkurang bayar. Itu yang kita nak kira sekarang ni. Itu konsep PCB lah. Adakah kita dah terlebih bayar dekat LHDN ataupun sebenarnya kita kurang bayar kepada LHDN. So, kita nak check lah si Amira ni. Okay, guys? Okay, so jom kita start. Okay, mula-mula kita kena tahu dulu pendapatan bercukai. Berapakah total gaji dia? So, total gaji Amira ni ialah 48,000. So, dalam kes ni, kalau boleh, korang kena biasakan buat table lah. Kakak suka ajar buat table supaya macam senang lah sikit. Nampak nak kiraan tu betul lah sikit. Ataupun nampak kemas lah. Itulah penting dia. Kemas. Bila kemas ni, kita kurang lah buat kesilapan. Okay. So, jom kita start. So, benda pertama yang kita nak check ialah dia punya... Pertama ialah pendapatan dia. Pendapatan dia dekat sini ialah 48,000. Okay. Itu pendapatan tahunan dia. 48,000. So, benda pertama yang kita tengok, kalau 48,000, kita kena check dia punya banjaran ni. Inilah banjaran pendapatan dia ni. Dia punya gaji tu range di antara 35,000 ke 50,000. Betul tak? 48,000 tu kan di antara 35,000 hingga 50,000. So, dekat situ, kita tahu dia punya gaji ada dekat tengah-tengah ni. So, untuk kita kira dia punya pendapatan bercukai tu, first thing first ialah kita nak kira dulu dia punya cukai. Cukai bagi RM35,000. Yang pertama. Nampak tak kat sini? Dia dah cakap. Untuk 35,000 pertama, berapakah cukai dia? Cukai dia ialah RM600. So, kita nak letak dekat sini. Cukai dia yang kena bayar ialah 600. Ini cukai yang dikenakan dekat atas dia. Sebab gaji dia, first 35,000 ialah RM600. Okay, tapi itu untuk 35,000 pertama. So, kedua kita kena kira pula baki dia.
Sebab gaji dia tadi ialah RM48,000. Kita baru kira cukai dia untuk RM35,000 je. Dia masih ada lagi baki. So, kita kena kira pula berapakah cukai atas baki. Cukai atas baki dia punya gaji tadi. So, tadi kan gaji dia RM48,000. So, next kita kena tolak dulu dengan RM35,000. Kenapa kita kena tolak dengan RM35,000? Sebab yang ni kita dah ambil tadi. Kita dah kira dah kat sini. Ini RM35,000 pertama dah kena bayar RM600 cukai dia. So, sekarang kita nak kira dia punya baki pula. Disebabkan gaji dia RM48,000, kita tolaklah dengan RM35,000. Lepas tu, dekat sini lah korang kena tengok. Kat sini dia ada cakap kadar dia ialah 8%. Baki daripada tu kita kena darabkan dengan 8%. Okay, so berapa kat sini dia kena bayar guys? Cuba kira. Berapa cukai dia kena bayar? Allah. RM48,000 tolak dengan RM35,000. Lepas tu darab dengan 8%. Berapa total yang dia kena bayar? RM1,040 Aiman kata. Aiman kan nak sebut dia? Thank you. So yes, RM1,040. Okay, so maksudnya kita dah settle. Cukuplah RM48,000 gaji dia. So yang pertama kita dah tolak awal-awal ini. RM35,000 yang pertama dia kena bayar cukai sebanyak RM600. Lepas tu kita kena kira lagi baki. Sebab gaji dia tadi RM48,000. So RM48,000 tolak lagi RM35,000. Darab dengan persen ni 8%. Mana dapat daripada banjaran dia ni. Darab 8%. So dapatlah RM1,040. Okay, next. Nombor 3. Kita kena check. Dia ada dapat rebate tak? Cuba korang tengok daripada ayat. Berapa total rebate yang dia dapat potong? Berapa rebate yang dia dapat potong? Ni ada Ikhwan ni, ada Konstantin, ada Lee, ada Farah, ada Aiman, siapa lagi? Ada Azhan. Cuba korang tulis. Berapa rebate yang dia dapat potong? Daripada berapa Amira dapat potong rebate? Hai Amy Wong. Berapa guys? Berapa rebate yang dia dapat potong? Daripada statement. Ada PCB ni. Ya, dia ada PCB. Tapi soalan kakak sekarang rebate. Berapa total rebate dia kena bayar? Berapa total rebate yang dia dapat? Siapa boleh jawab? Biasa information ada rebate ke tak ada rebate ke apa semua tu dalam soalan. Dia akan sebut. Dia dah cakap pendapatan dia RM48,000. Lepas tu dia bagi banjaran. Ikhwan kata RM1,800. Konstantin kata RM150. Okey, RM1,800. Kenapa dia dapat rebate sampai RM1,800? Kenapa dia dapat rebate RM150? Okey, mari kakak jelaskan dekat sini. RM150 tu ialah PCB. PCB tu yang dia potong daripada gaji dia. Itu bukan rebate. Korang ingat tak? Rebate ni ada dua benda je. Siapa ingat? Ini semua ada dalam buku teks. Rebate hanya ada dua. Apakah dua rebate yang dekat Malaysia ni boleh ambil? Boleh kita potong. Apa rebate ada dekat Malaysia? Ada dua je. Ada dua sahaja rebate. Penting ni korang tahu. Rebate. Sebab setiap... Okay, good. Zakat. Lagi satu? Betul? Rebate ada dua saja. Satu, bila kita bayar zakat. Kedua, come on guys. Ikhwan dengan Konstantin. Ada Amy ni. Apa lagi satu rebate yang kita boleh dapat?
selain zakat? Yang RM35,000 tu. Yes, betul. Okay, kalau kita punya ni pendapatan. Kalau pendapatan kita ni 35,000 ke bawah. Bila kita punya pendapatan tu RM35K ke bawah. Okay, dia bawah daripada RM35K. Kalau kita punya gaji tu bawah daripada 35,000, kita dapat rebate RM400. Maksudnya kita boleh potong lah kita punya cukai tu RM400. Okay? So korang kena ingat. Kalau rebate, dia ada 2 condition ni saja. Pertama, kalau orang tu bayar cukai. Dalam kes Amira ni, dia tak ada sebut langsung pasal bayar zakat. Kan? Tak ada kan? Dia tak sebut pun langsung pasal Amira ni ada bayar zakat. So, tak adalah. Yang kedua, condition dia, kalau gaji Amira ni bawah ataupun sama dengan 35,000. So, dalam kes ni, pendapatan Amira ni 48,000. So, dia layak tak dapat rebate RM400? Tak layak. Disebabkan tak ada pun dia bayar zakat dan gaji dia lebih daripada 35,000. So, ada tak rebate yang dia dapat? Tak adalah. So, RM kosong. Tak ada rebate. Dia tiada rebate. Sebabnya dua condition ni dia tak dapat lah. Sebab dia tak bayar zakat satu dan gaji dia lebih daripada 35,000. So dia tak adalah rebate. Rebate dia kosong. Okay, so boleh faham pasal rebate. So bila dah tak ada rebate, barulah kita boleh kira dia punya cukai pendapatan. Cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okay. So, untuk condition pertama tadi, cukai 35,000 yang pertama, dia kena bayar 600. So, 600 tambah dengan cukai atas baki dia lagi, 1,040. Ada tak tolak rebate? Tak ada rebate. So, tak payah tolak apa-apa. So, sebenarnya total cukai pendapatan yang dia kena bayar ialah RM1,640. Itu yang dia kena bayar. Okay? Itulah cukai pendapatan yang dia kena bayar. So, itu kita dah settle kira. Next step. Apa lagi kita kena kira? Kita kena kira dia punya PCB. Okay. Ini ialah total amount yang dia kena bayar. Okay. Inilah total cukai yang dia kena bayar. Tetapi dalam kes Amira ni, every month daripada slip gaji dia akan tolak PCB. Betul? So, kita nak check lah. PCB yang dia bayar dekat kerajaan tu, cukai yang dia dah bayar every month tolak daripada gaji dia tu, betul ke salah? Terkurang ke terlebih? So, jom kita check. So, next step ialah kita nak kira pula dia punya PCB. So, kita sekarang nak check dia punya PCB. So, dalam kes ni, PCB dia dah cakap dah. Amira telah membuat potongan cukai bulanan PCB sebanyak RM150 sebulan pada tahun tu. Perlukah Amira membuat bayaran baki cukai pendapatan? Okey, jom kita check. So, PCB dia every month dia dah bayar RM150 darab dengan 12 bulan. So, sebenarnya total PCB dia ialah yang dia dah bayar every tahun tu dia dah potong-potong gaji dia sebanyak RM1,800. 150 darab dengan 12 bulan. So, 1,800 lah guys. So, dalam kes ni, okay. So, guys, dalam kes ni, dia terlebih bayar ke dia terkurang bayar? Cuba korang komen. Dia sebenarnya Amira ni, dia dah terlebih bayar ke terkurang bayar? Cuba korang tulis dekat ruangan komen. Tadi kita dah kira dah cukai pendapatan dia. Lepas tu sekarang kita dah kira juga PCB dia. Every month dia kena bayar 150 daripada slip gaji dia. Kerajaan dah potong 150 selama 12 bulan. So total dia dah potong 1,800. Tetapi sebenarnya cukai pendapatan dia yang perlu dibayar 1,640. Yes, pandai. Aiman cakap terlebih. Pak An cakap lebih. Amy Wong lebih kan? Lebih. Konstantin jawab lebih. Good job guys. Lebih.
Yes, dia terlebih bayar. So, dalam kes macam ni, dia punya PCB ni, PCB dia terlebih daripada cukai yang dia kena bayar. So, sebenarnya kerajaan dah terpotong terlebih lah daripada gaji dia. So, next step apa kita kena buat, guys? Bila kita dah tahu dah, dia punya PCB terlebih daripada cukai yang sepatutnya dia kena bayar. So, apa yang dia akan dapat? So, macam mana kita nak tengok, kita buatlah kiraan. RM1,800, kita tolaklah dengan RM1,640. So, maksud dia ada extra RM160. 160 ni dia dah terlebih bayar. So, apa jadi dengan terlebih bayar ni? Apa jadi dengan duit tu? Yes, Aiman, 160. Jadi, apa jadi dengan 160 ni, guys? 160 yang terlebih bayar ni, apa jadi dengan duit tu? Adakah dia macam tercarry forward? Adakah LHDN akan datang rumah dia dan macam, sorry, awak terlebih bayar lah. Nah, saya pulangkan RM160 cash. Ikhlaskanlah apa. Mantap lah. Ikhwan dia dah ikhlaskan. Ini kau nampak sikit lah Ikhwan, 160. Cuba kau nampak kat situ, kau terlebih bayar 1,600. Kau nak ikhlaskan ke tak? Ikhwan, kalau kau terlebih bayar PCB 1,600, kau rasa nak ni ke? Nak ikhlaskan? Bagusnya Ikhwan ni, baik kau bayar zakat. Aiman kata dia pulang balik. Ikhwan kata ikhlaskanlah. Konstantin kata beli makanan. Yes. Apa yang yes? Okay guys. So kan 160 tu dah terlebih bayar. So apa yang akan jadi dengan duit ni ialah LHDN dia akan pulangkan balik. Pulangkan RM160 kepada Amira. Mungkin ambil separuh. Boleh call dengan PCB kata terlebihkan. Boleh call dengan PCB kata terlebihkan bayar ke. Dia akan auto deduct juga. Nanti kan sebabnya kan kita akan hantar e-filing tu. Kan kita kena ini lagi satu. Guys, korang tahu tak sebenarnya receipt yang kelas online dah tahu dah. Korang tahu tak receipt pembelian kita. Contoh, kita pergi McDonald beli receipt beli BTS punya nugget. So receipt, dapat receipt kan? Receipt tu kita kena simpan berapa lama? Cuba korang tulis kat ruangan komen. Segala receipt pembelian. Kita beli iPhone. Sekarang MCO. Nak kena main game kan? Kenalah data tinggi. Phone pun gempak. Korang beli phone. Beli iPhone 12. 7 bulan. Konstantin kata kita kena simpan 7 bulan receipt. Apa lagi yang korang beli? Laptop. Korang beli MacBook. Korang beli iPhone. Korang beli apa lagi? Buku teks. Segala receipt pembelian tu kena simpan berapa lama? Ya, ini minggu lepas yang bab kahwin. Yes, minggu lepas kita belajar bab kahwin. Minggu ni kita belajar bab cukai pendapatan. Yes, 7 tahun. Segala receipt pembelian yang korang beli tu, yang korang lepas beli nugget dekat McDonald tu, korang pergi terus buang kan dia punya receipt tu. Sebenarnya salah. Receipt pembelian tu kita wajib simpan selama 7 tahun. Korang macam rasa alamak irrelevantnya sebabnya biasa receipt kita akan buang. Ni nak simpan 7 tahun. Tak sampai sebulan dah hilang dah dawat pada receipt tu kan. Yes. Tapi LHDN memang mewajibkan kita untuk simpan segala receipt pembelian tu selama 7 tahun. Sebab apa? Sebab dia nak kira yang ni macam cukai pendapatan ni. Bila kita beli barang, kan kita akan buat e-filing tadi. Kita akan buat tuntutan tadi. Kita akan tunjuklah segala receipt pembelian kita, berapa gaji kita, berapa amount yang kita bayar. Bayar cukai lain ke, ataupun ada receipt pembelian yang kita tolong mak kita ke beli kos perubatan mereka, ataupun kita ada tanggungan anak. Semua tu kita boleh claim. Macam mana kita nak claim? Mestilah kena ada bukti. Buktinya datang daripada receipt
Resit pembelian tu. Contoh kita bawa mak kita pergi, dia ada pembedahan. So, kena bayar 2,000 contoh. Pergi dekat hospital. Mesti ada resit. Daripada resit tu, kita boleh claim. Dekat waktu cukai tu, kita boleh dapat potongan sebab kita tolong bayarkan mak kita punya pembedahan tu. Sebab tu resit tu tak boleh hilang. So, daripada kiraan tu, dia akan check lah. Oh, banyak ni awak dah keluarkan. Oh, banyak awak boleh potong ni. Oh, ni awak ada pelepasan cukai ni. Awak ada rebate ni. Macam tu. So, dekat situ lah dia akan check. Oh, awak dah terlebih bayar. So, dia akan kira lah. Oh, PCB awak dah bayar banyak ni, 1,800. Tetapi sebenarnya pendapatan ni, selepas potong segala benda yang awak dah bayar selama tahun ni, awak kena bayar cukai sebenarnya 1,640 je. So, daripada situ, LHDN akan nampak, oh, awak dah terlebih bayar. So, bila kes awak dah terlebih bayar dekat LHDN ni, LHDN akan pulangkan balik 160 tu kepada awak ataupun kepada Amira dalam kes ni. So, daripada payment yang 160 terlebih bayar tu, dia akan auto deduct lah. Dia akan, kan kita bayar tadi online, semua e-filing kan semua online dah sekarang. So, dia akan pulangkanlah balik secara online kepada kita. Kepada akaun kita tu. So, kita dapatlah extra money 160 tu. Boleh faham ke guys? Mungkin korang tak berapa nampak sangat sebab korang pun belum kerja. Korang pun tak nampak. Tak ada pun cukai pendapatan ni. Tapi itulah konsep dia. Itu yang kita, yang sikit-sikit kita kena faham pasal cukai pendapatan ni. PCB tu every month dia akan potong daripada slip gaji. So, dia akan, dalam kes Amira ni, every month dia potong 150. Tetapi selepas akhir tahun, kita kena buat e-filing. Kita kena tunjuk lah apa saja kita punya pembelian ataupun ada kes-kes tertentu kita nak claim, kita bayar zakat ke apa. Kan kita boleh dapat rebate kalau kita bayar zakat. So, dia boleh potong daripada cukai yang asal tu. Nampak tak cukai tadi kan banyak ni, 1,040 ni. Ini cukai kita. Ni 1,640 ni. Inilah cukai yang kena bayar dekat LHDN. Tapi dalam kes Amira, every month dia potong RM150. So, kita kena darab dengan 12 lah. Maksudnya, every month dia dah bayar dekat LHDN sebanyak 1,800. So, dalam kes ni, dia dah terlebih bayar. Sebab PCB ni lagi banyak daripada cukai yang dia sepatutnya kena bayar. Bila dia dah terlebih bayar, so, automatic LHDN akan pulangkan balik 160 tu kepada Amira. Okay guys. Akak harap korang dapat serba sedikit information pasal cukai pendapatan ni. Ini syllabus baru kan. Tak pernah lagi jumpa. So, ini first syllabus baru. So, korang kena banyak buat latihan. And then, dia ada banyak benda-benda terms yang korang kena check. Especially bab-bab cukai ni. Kak, boleh katanya yang apa tu? Yang PCB tolak dari employee ke employer? Daripada pekerja. Employee lah. Bukan daripada employer. Employer tu kita punya majikan kan. Dia tak potong pada majikan. Dia potong yang employee. Sebab setiap individu yang bergaji, yang dapat gaji, dia akan potong daripada pekerja. Tetapi bukan semua pekerja akan tolak PCB. Biasanya PCB ni ialah orang yang dia punya gaji tu tinggi. Ada certain yang macam gaji minimum, tak ada lagi potong PCB. Biasanya PCB ni orang yang dah gaji tinggi. Every month dia boleh potong berapa amount tu lah yang ditetapkan. So, dalam kes ni Amira dia kena potong 150. Okay? Okay guys, ada soalan lagi? So, Muhammad Syami baru masuk. Okay, so yang ini faham, terima kasih. Sama-sama. So guys, siapa yang nak join our online class? So kat sini ada siapa ni? Azrin, Ikhwan, Konstantin. Ni semua kelas, geng-geng kelas online kakak ni. So siapa yang form 5, korang akan belajar kelas online dengan kakak. So dalam kelas online kita dah bab ni, bab 4. InsyaAllah akan try masuk bab 5 juga next week. Paling lambat next 2 weeks lah. So, kalau korang ada soalan nak tanya pasal TANS, boleh contact je nombor ni ataupun tekan je link dekat atas. Harap video ni bermanfaat untuk korang. Tolong share juga pada kawan-kawan, pada siapa-siapa je lah yang form 5 juga. Harap ia membantu.
So, insyaAllah kita jumpa lagi next class. Oh, untuk esok ada Science SPM. Ada live juga pukul 9 malam bersama Tutor Mona. Lusa English sekolah rendah. Tapi hari Jumaat ada NMATS. Okay? Siapa yang nak continue, siapa yang nak belajar NMATS dengan Tutor Mazna hari Jumaat ni jam 9 malam. Okay guys, thank you for watching. Harap video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk like and share. Jangan lupa juga like FB page. See you guys next time. Bye. Assalamualaikum.